أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والشكر لله wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Jadi bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan dan mengurniakan kepada kita hidayah dan taufik. Mudah-mudahan kita sentiasa memperolehi kurniaan hidayah dan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah pada malam ini akan diteruskan lagi pengajian kitab I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah karya Kiai Haji Sirajuddin Abbas afallahu anhu. Yang keenam tersebut dalam kitab hadis An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala tafarraqatil yahudu ala 71 firqatan wan nasara misla zalik وتفترق أمتي على 73 فرقة رواه الترمذي. Artinya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang bermaksud telah berfirqah-firqah, yakni telah berpecah orang Yahudi atas 71 firqah. Jadi kata Nabi, umat-umat yang terdahulu, iaitu dari kalangan orang Yahudi ini, mereka ini telah berpecah belah sampai ke tahap 71 puak di kalangan orang Yahudi ini. Banyaklah 71 ni. Dan orang Nasara seperti itu pula. Jadi riwayat ni menyebut demikian juga yang berlaku kepada umat Nasara. Siapa dia Nasara? Kita sebut Nasrani hari ini, iaitu yang golongan yang dikaitkan dengan Nabi Isa alaihissalam. Kalau kita hari ini, nama yang kita selalu dengar kelompok Kristian lah. Jadi tiga agama ni, tiga kelompok ni, Yahudi, Kristian, ada kaitan yang rapat dengan agama Islam. Agama-agama ini asalnya sumbernya satu, iaitu disebut sebagai agama samawi.
Agama Samawi ni agama yang berasaskan wahyu dari Tuhan, yang disampaikan kepada para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Yahudi, Nasrani atau Kristian asalnya macam tu. Sebab tu dari segi rumpungnya, kalau kita letak, dia duduk bawah satu payung dengan agama Islam. Dari segi dia adalah agama yang berasaskan wahyu Tuhan yang disampaikan oleh para nabi dan rasul. Dan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperakukan nabi-nabi dari kalangan orang Yahudi. Demikian juga Nabi Isa yang menjadi nabi yang dirujuk oleh kelompok-kelompok Nasara atau Kristian ini, kita akui sebagai nabi. Jadi agama ini ada kaitan. Cuma tinggal lagi agama-agama ini seperti yang dimaklumkan menurut keyakinan kita telah berlaku pemesongan dan telah dipesongkan oleh umatnya sendiri. Mereka telah melakukan ubah suai, itu menurut keyakinan kita. Menurut keyakinan kita, berdasarkan dalil-dalil dan berdasarkan fakta-fakta yang kita tahu, telah berlaku pengubahsuaian yang tertentu. Jadi asalnya masih ada kaitan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menerusi lisan nabinya memberitahu kepada kita, umat-umat yang terdahulu dari kalangan orang Yahudi ini, demikian juga orang Nasara, Kristian ini, mereka ini telah berpecah-pecah dengan jumlah yang sangat banyak. Kalau Yahudi 71 puak pecahan-pecahan mereka ni. Kemudian demikian juga Nasara atau Kristian ini, pecahannya seperti itu menurut riwayat ni. Ada riwayat lain 72. Itu ada riwayat yang berbagai lah. Tapi riwayat ni memberitahu seumpama itu. Yang ni jumlah yang banyak jugalah, 70 lebih. Dan akan berfirqah umatku atas 73 firqah. Nabi kata umatku sendiri, yakni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan mengalami nasib yang sama. Akan berlaku perpecahan-perpecahan ini dengan jumlah yang banyak, bahkan lebih banyak lagi. Sehingga Nabi sebut dalam riwayat ni 73 puak. Kalau Yahudi 71, riwayat ni Nasara seperti itu juga, dan umat Nabi Muhammad 73. Lebih banyak. Apa yang jelas Nabi nak beritahu kepada kita, umat Nabi Muhammad ini nak tak nak akan berlaku perpecahan dengan jumlah yang banyak. Tak boleh nak elok. Jadi sikap kita bagaimana? Pertama sekali, bila berlaku perpecahan ni, kita kena terima hakikat kenyataan Nabi beritahu akan berlaku, tak boleh nak elok. Itu dari segi hakikat yang perlu kita pegang. Maksudnya jangan sedih sangatlah bila berlaku perpecahan umat ini. Kenapa? Sudah diberitahu oleh Nabi, tak boleh nak elok. Itu dari segi keyakinan yang perlu ada dalam hati kita, sudah ditakdirkan. Tapi secara syariatnya, kita disuruh supaya menghindari dan cuba elok daripada berlaku perpecahan. Dari segi syariatnya, dari segi usahanya, kita kena cari jalan jangan sampai berlaku perpecahan-perpecahan ni. Tapi bila berlaku, jangan kata apa, itu sudah ditetapkan oleh Allah. Itu sikap mukmin. Berlaku tetap berlaku, dan bila berlaku kita kena terima. Tapi usaha yang kita ini diperintahkan oleh Allah supaya cuba hindari, cuba elokkan daripada berlaku perpecahan. Itulah yang dikatakan orang mukmin ini ada dua mata. Bukan dua belah mata, kiri kanan. Mata luar dengan mata dalam. Ataupun bahasa yang mudah, mata hakikat dengan mata syariat. Mata hakikat ni pandang kepada takdir Allah yang menjadi rahsia Tuhan, yang sebahagiannya diberitahu di dalam Al-Quran dan hadis. Apa-apa yang akan berlaku itu adalah rahsia. Bila kita mati, di mana kita mati, tidak ada orang tahu secara pasti.
Agak-agak bolehlah. Hasrat kemahuan bolehlah. Hasrat kita ni nak mati kapung, tak apalah. Ataupun tengok kita ni sakit sini, mati sini kali, tak apalah. Tapi itu dugaan. Hakikat sebenar tak ada orang tahu. Dia mati kat mana, bila dia mati, kecuali dia diberitahu oleh Allah. Kalau para Nabi dan Rasul, mereka ni diberitahu dengan jalan wahyu. Kemudian di kalangan hamba-hamba Allah yang dikasihi pun ada juga di antara mereka itu yang diberi alamat-alamat. Bukan berarti mereka tahu perkara yang gaib. Mereka diberitahu. Kena faham boleh. Mereka diberitahu tentang perkara ini sehingga tahulah mereka itu. Jadi mereka ini tahu setelah diberitahu oleh Allah. Kalau para Nabi dan Rasul, perkhabaran tentang apa yang akan berlaku ni, perkara gaib yang akan datang ni, itu jalan wahyu. Tapi kalau berlaku kepada hamba-hamba Allah yang lain dari kalangan awliya, para wali dan salihin, itu dinamakan firasah. Firasat. Seperti yang disabdakan di dalam hadis Nabi, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Berjaga-jagalah, berhati-hatilah, menjangan lebih kurang firasat orang mukmin ni, kerana dia melihat dengan pandangan mata hati yang bersumberkan dari hidayat Tuhan. Kadang-kadang menepati. Jadi sebahagian daripada pecahan firasat ini dinamakan kasyaf. Allah Ta'ala bukakan. Dan inilah yang berlaku pada kalangan orang soleh. Mereka itu dia beritahu, diberi alamat. Al-Imam Al-Ghazali sebelum dia meninggal, disuruh orang sediakan kain kapang ke dia. Padahal pada waktu tu dia umur bukan tua sangat, 50-an je. Pada kita 50-an ni muda sangat lagi lah, umur kita ni lah. Kalau 60-an, 70-an tu dah kata apa. Ataupun sakit-sakit nampak. Ni Imam Ghazali tengah segera mega, bukan sakit-sakit berat apa, boleh semayang macam biasa, umur pun 50-an. Tapi pada waktu dia nak solat subuh tu, dia pesan korang supaya sediakan kain kapang. Dan bila sampai masanya, selepas solat subuh, dia melunjukkan kakinya, kemudian dia mengadu hal kepada Allah, sam'an wa ta'atan lidukhuli 'alal malikil jabbar. Habis umur lalu, aku dengar dan patuh untuk menghadap Allah yang Maha Agung. Habis umur. Tu cara Ghazali meninggal. Dia suruh orang sedia dulu kain kapang. Semua seperti ini berlaku di kalangan orang soleh, awliya, atas jalan firasat ataupun jalan kasyaf. Jadi itu diberitahu. Jangan salah, diberitahu sehingga dapatlah mereka ni tahu. Tapi pada hakikat sebenarnya, hak asalnya, tak ada orang tahu apa yang akan datang yang gaib itu. Jadi sebahagiannya itu diberitahu dalam Al-Quran dan hadis. Apa-apa yang akan berlaku, termasuklah hadis ini. Nabi beritahu umatku akan berpecah. Akan ni maksudnya pada zaman Nabi mungkin tak berlaku secara, mungkin tak berlaku lagi, atau berlaku kecil-kecilan. Tapi akan berlaku, kata Nabi. Akan berpecah umatku kepada 73 puak. Benda ni akan datang. Jadi bila berlaku benda ni, kita sudah diberitahu hakikatnya oleh Nabi. Sampai masa, kena terimalah. Sudah ditakdirkan seperti ini. Dan akan berlaku. Akan berlaku. Cuma sikap kita dengan mata yang kedua ni, orang panggil mata syariat ni, orang tengok zahir, tengok kepada kejadian, tengok kepada sebab musabab, kena cari jalan sampai jangan berlaku. Dan di situlah kita dinilai. Kita ni dinilai oleh Allah atas niat dan usahanya, bukan atas kejadiannya. Kadang-kadang kita ada niat yang baik dan mengusahakannya, tapi tidak berhasil, tidak berjaya. Tapi atas usaha dan niat kita itulah yang dinilai oleh Allah, yang dikira oleh Allah. Itu yang perlu kita fahami. Jadi dalam masalah ni, sikap kita terlena elok bila berlaku, jangan sedih sangatlah. Memang sudah ditakdirkan akan berlaku pada umat ini, pecahan-pecahan ni. Tapi secara usahanya kena cari jalan. Kena imbang dua mata tu. Mata dalam yang melihat hakikat keyakinan yang ditakdirkan Allah,
sebagai perbuatan Allah, rahsia ketentuan dia. Dengan mata zahir tengok sebab musabab dia. Cari jalan jangan sampai umat ini berpecah sejauh yang kita boleh usahakan. Bila berlaku juga, balik kepada asal apa yang sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang ketujuh, Nabi bersabda, Inna bani Israila tafarraqat ala sanadaini wa sab'ina millatan wa taftariku ummati ala salasin wa sab'ina millah kulluhum fin nari illa millatan wahidah. Qalu wa man hiya ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi wa ashabi. Artinya bahawasanya Bani Israel ini sama dengan Yahudi lah. Nama Bani Israel, Yahudi, itu nama-nama yang merujuk kepada kelompok yang sama. Telah berfirqah-firqah, yakni telah berpecah-pecah sebanyak 72 millah. Riwayat ni sebut 72 Yahudi ini. Dan akan berfirqah, yakni akan berpecah umatku sebanyak 73 firqah. Lebih lagi, banyak lagi. Semuanya kata Nabi masuk neraka kecuali satu. Antara sekian banyak tu ke neraka belaka kecuali saja. Baik. Yang ke neraka ni ada dua pesaing. Yang ke neraka dan kekal dalam neraka, satu hal. Yang kedua, yang ke neraka dulu, lepas tu setelah selesai dibalas pembalasan yang sesuai dengannya, dikembalikan ke syurga, ada juga. Ini kita kena faham lah. Jadi 72 tadi tu, 73 saja hak masuk syurga, hak lain neraka belaka. Yang tadi tu tidak dijelas dengan begitu jelas dalam riwayat ni. Cuma kita faham hak masuk syurga neraka ni ada hak kekal, ada hak tak kekal. Hak kekal tu kerana rosak iman, rosak tauhid. Yang tidak kekal ini masih ada iman dia, tapi banyak salah, banyak dosa, banyak kesilapan. Maka dimasukkan dulu dan setelah selesai akan dikembalikan ke syurga juga. Sahabat-sahabat yang mendengar ucapan ini bertanya. Jadi sahabat ni tanyalah, bila Nabi sebut antara sekian banyak tu, saja hak terlepas ke syurganya. Siapakah yang satu itu ya Rasulullah? Jadi yang satu ini, yang ke syurga ini, siapa mereka ini? Sebab banyak tu, 72 tu dah pakai belaka, dah jadi belaka. Saja antara sekian banyak tu. Jadi nak tahulah yang satu ni siapa? Maka Nabi menjawab, yang satu itu ialah orang yang berpegang, yakni beriktikad sebagai peganganku, yakni iktikadku dan pegangan sahabat-sahabatku. Dalam riwayat ni Nabi beritahu apa yang menjadi perjalanan hidupku, perjalanan aku dan perjalanan sahabat-sahabatku. Yakni apa yang menjadi peganganku, demikian juga apa yang menjadi pegangan sahabat-sahabatku. Jadi di sinilah Ahlus Sunnah membina asasnya. Satunya adalah merujuk kepada hadis Nabi. Itu balik kepada ma ana alaihi, yakni perjalananku kata Nabi, peganganku, amalanku, perjalananku kata Nabi. Merujuk pada hadis Nabi lah. Sama ada kata-kata Nabi, perbuatan Nabi, ataupun perakuan Nabi, itu disepakati ulama sebagai hadis. Ataupun hal-hal lain, penampilan Nabi dan sebagainya, itu juga dianggap hadis oleh beberapa kelompok di kalangan ulama-ulama ni. Tapi hak tiga tu, itu tidak dipertikaikan menjadi hadis. Ucapan Nabi,
perbuatan Nabi, kemudian takrir, perakuan Nabi ni. Sahabat buat, Nabi tak kata benda, itu dianggap hadis. Sahabat buat, Nabi tak larang, itu dikira sebagai hadis, sebagian hadis. Takrir namanya, perakuan Nabi. Kalau tak boleh, Nabi larang selalu dah. Jadi yang tiga jenis ni diijma'kan sebagai hadis. Cuma ada lagi cabang-cabang Nabi, yang ni perlakuan Nabi, watak Nabi, gaya Nabi, itu juga dianggap hadis oleh beberapa kelompok ulama. Cuma itu dipertikaikan, dikhilafkan antara alim ulama. Tapi hak tiga tadi itu diperakukan oleh semua ulama, memang itu adalah hadis Nabi. Jadi pertama sekali merujuk kepada hadis. Yang kedua, wa ashabi, dan sahabat-sahabatku. Jadi ambil kira juga sahabat-sahabat Nabi. Kena ambil juga sahabat-sahabat Nabi. Sebab sahabat Nabi ni lah orang yang dekat dengan Nabi, yang tengok Nabi, yang bersama dengan Nabi, yang dengar daripada Nabi dan sebagainya. Jadi kena ambil kira juga. Jadi inilah antara dasar ahli sunnah. Jadi antara dasarnya, pertama sekali hadis Nabi tak boleh nak elak dah. Yang kedua, petua-petua sahabat ni, sahabat-sahabat besar Nabi Muhammad ni, itu juga diambil kira di dalam agama ni. Maka sebab itulah bila timbul masalah orang sembahyang tarawih 20 rakaat tu, ada orang kata gitu ni, jangan layanglah. Sebab apa? Itu dibuat oleh sahabat Nabi. Itu dibuat oleh sahabat Nabi. Dan Nabi kata di sini, aku, perjalanan aku dan sahabat-sahabat aku, termasuk bila orang berkhutbah, orang azan sebelum khutbah 2 kali. Zaman Nabi memang sekali je, azan sekali je. Tapi zaman Sayyidina Uthman 2 kali, dan berterusan sampai hari ni. Sampai hari ni berterusan. Jangan marahlah, jangan kata apalah. Sebab itu dilakukan oleh sahabat Nabi, sahabat besar. Sahabat ni pun banyak taraf juga, sahabat besar, sahabat kecil. Jadi Sayyidina Khulafa Ar-Rashidun, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali, ini diperakukan bukan saja kelompok sahabat besar, tapi juga merupakan Al-Khulafa Ar-Rashidun, bahkan termasuk kelompok orang yang diberitahu oleh Nabi sebagai ahli syurga. Nabi ke bawah dunia ni lagi dah. Ini. Jadi apa-apa yang berlaku hari ini, sehingga timbullah itu dan inilah, tak boleh beda, jangan layarlah. Orang tak mau buat, tak payahlah. Contohnya macam orang nak sembahyang tarawih 20 rakaat, dia buat sandaran, dia ada dibuat oleh Sayyidina Umar zaman tu. Orang tak mau buat, jangan buat. Tapi masalah kita hari ni, ya wahiballah. Ya wahiballah. Ya, siapa ngemalah sikit, nak buat sikit, ya marah nak buat banyak ni, tak ke sakit. Kau mulalah sambil lah, itulah. Ya tidak benar. Kadang-kadang ini masalah kita hari ni. Padahal sandarannya sudah ada, jelas. Tak mau buat sudah. Tak mau pakai tak apa, pakailah orang lain. Tapi biarkan orang yang melaksanakannya atas dasar dalilnya ada, dibuat oleh sahabat-sahabat Nabi. Jadi itu hadis yang ketujuh. Jadi dalam hadis yang ketujuh ni, yang keenam tadi tu Nabi beritahu umat ini akan berpecah, jumlah yang banyak. Hadis yang ketujuh ni bukan saja Nabi beritahu umat ini akan berpecah, tapi Nabi beritahu pula hak selamat tu. Apa cirinya? Pertama sekali, orang yang merujuk kepada Nabi, yakni hadis-hadis Nabi, pedoman Nabi. Yang kedua, merujuk juga kepada para sahabat. Di sini kita nampak ada mazhab yang terkeluar sikit di sini, yang tidak merujuk kepada sahabat-sahabat Nabi ni. Contohnya hak ketara sangat dalam kalangan kelompok orang Islam ni, mazhab Syiah lah. Mazhab Syiah ni dia tak pakai sahabat-sahabat Nabi ni, dia hanya pakai 2-3 orang je. Antara sekian banyak sahabat-sahabat Nabi ni, 2-3 orang je hak dia pakai.
Sahabat Nabi bukan seorang, banyak ramai. Sahabat-sahabat besar, alim ulama di kalangan sahabat ni ramai. Tapi hak dia pakai 2-3 orang ni. Sayyidina Abu Bakar tak pakai. Sayyidina Umar tak pakai. Sayyidina Uthman tak pakai. Sayyidina Ali dia pakai. Dah ada seorang 2 sahabat lagi. 2-3 orang je dia pakai. Hal lain tak pakai. Jadi dari sudut ni sudah dianggap terkeluar dari apa yang disebut oleh Nabi ni. Cuma yang terkeluar ni macam mana? Kita anggap sebagai yang menyimpang lah. Hakikat sebenarnya serah kepada Allah lah. Yang penting itu dianggap menyimpang. Bila lebih-lebih lagi mereka ini adalah kelompok yang mencerca sahabat. Mereka mencerca sahabat, mencela sahabat Nabi. Itu adalah perbuatan yang sangat berat. Jadi atas sikap-sikap seperti inilah kita anggap dia sebagai menyimpang daripada landasan. Sejauh mana? Serah kepada Allah. Setakat mana menyimpang? Serah. Tapi lorong dia ni lorong yang lari daripada apa yang Nabi beritahu ni. Lorong dia lari. Kita pegang gitu je. Lepas tu dia mengucap syahadah di bersolat, tak apalah. Tapi sebab tu kita ni penyimpangan yang paling berat sekali, kita letak title kufur kafir. Itu memang keluar kawasan. Kufur ni tak masuk dalam senarai dah. Kufur ni kafir atau musyrik tak masuk senarai. Jadi mazhab-mazhab Islam ni waktu babah tadi tu kita anggap yang menyimpang. Sejauh mana? Serah pada Allah lah. Sebab mereka masih lagi bersyahadah, masih lagi bersolat, cuma ada celaruan tadi, kita anggap menyimpang. Bagaimana? Serah. Kecuali dia melakukan sesuatu yang diijma'kan oleh ulama bahawa benda tu tak boleh nak bantah. Contohnya, bila ada kelompok tertentu dia telah melakukan sesuatu yang diijma'kan, sesiapa yang melakukannya memang batal iman dia. Itu dia nak kata apa? Jelas ketara. Contoh ni dia tolak Al-Quran. Dia kata Al-Quran ni dah nak pakai. Itu jelas lah. Kenyataan yang jelas, Al-Quran ini tidak boleh dipakai lagi. Keseluruhan Al-Quran itu dianggap sebagai tidak terpakai lagi. Memang itu boleh merosakkan secara keseluruhan agamanya. Ataupun dia tak percaya salah satu di antara rukun-rukun iman, tak percaya ke malaikat, rosak tu. Tapi kalau dia percaya dasar-dasar iman, cuma berlaku hak tadi itu kita anggap menyimpang, terbabah, dan serahlah urusan itu kepada Allah. Kemudian yang ke-8, yang ke-8, hadis tadi diriwayatkan juga oleh rawahu At-Tirmizi. Tersebut dalam kitab Tabrani bahawa Nabi bersabda, "Wallazi nafsi Muhammadin biyadihi la taftariku wallazi nafsu Muhammadin biyadihi la taftariku ummati ala 73 firqatan fawahidatun fil jannah wa sintani wa sab'una fin nari qila man hum ya Rasulullah qala ahlu sunnati wal jamaah." Rawahu Tabarani. Artinya, demi Tuhan yang memegang jiwa Muhammad di tangannya, yakni dalam kekuasaannya menurut faham Ahlus Sunnah wal Jamaah, akan berfirqah. Nabi bersumpah, demi diri aku ni yang berada dalam kekuasaan Tuhan, kata Nabi, bahawa umatku ini, kata Nabi, akan berfirqah, akan berpecah-pecah sebanyak 73. Jadi sama dengan riwayat-riwayat tadi, 73 pecahan. Yang satu masuk syurga, satu je masuk syurga, dan yang lain masuk neraka. 70 lebih tu 73 saja. Hak lain masuk neraka. Tadilah seperti yang saya sebut tadi, masuk neraka sama ada kekal atau sementara. Itu tidak dijelaskan secara detail. Tapi yang penting masuk neraka. Masuk syurga ni saja kelompok.
Bertanya para sahabat, siapakah firqah yang tidak masuk neraka itu ya Rasulullah? Sahabat tanya. Hak selamat ni, hak tak masuk neraka ni, siapa mereka itu? Nabi menjawab, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jawapan Nabi beritahu pertama sekali Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hak tadi jawapan Nabi dekat juga tapi ada kelainan perkataan sikit. Ma ana alaihi wa ashabi, perjalanan aku dan perjalanan sahabat-sahabat aku. Hak ni disebut Ahlus Sunnati wal Jamaah. Pertama sekali Ahlus Sunnah, mereka ni berpegang kepada sunnah Nabi, sama macam tadi jugalah. Ahlus Sunnah, orang yang merujuk berpegang kepada hadis-hadis Nabi. Yang kedua wal Jamaah. Wal Jamaah ini merujuk kepada siapa? Merujuk kepada jemaah atau majoriti para sahabat ridwanullah alaihim, atau juga merujuk kepada jemaah majoriti umat ini, kerana jemaah ni umum. Berdasarkan kepada riwayat-riwayat lain, maka jemaah ini dijelaskan sama ada jemaah para sahabat. Jadi sahabat-sahabat yang ramai itu, majoriti mereka ni apa benda yang mereka buat, apa yang mereka akui, apa yang mereka pegang, yang itulah. Ataupun jemaah umat muslimin, majoriti orang Islam ini, ulama-ulama dia. Bukan majoriti orang Islam ni ada orang karu pun ada. Orang majoriti di sini, majoriti alim ulama dia tu. Dan diperakukan bahawa majoriti umat Islam di dunia hari ini, majoritinya adalah bermazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenyataannya hari ini, yang berpegang kepada mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi dalam hadis ni Nabi beritahu dua pedoman. Pertama sekali, orang yang berpegang kepada sunnah, Ahlus Sunnah. Yang kedua, orang yang berpegang kepada jamaah, jamaah sahabat. Demikian juga jamaah majoriti orang Islam, disebut As-Sawadul A'zam. Dalam hadis lain, riwayat lain, dia guna nama lain, iaitu As-Sawad Al-A'zam, majoriti umat, yang menjadi ikutan pegangan majoriti umat Islam hari ini. Jadi dari sini dah timbul Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baru-baru ni ada orang hantar satu WhatsApp. Jadi dia guna bahasa gini. Dia kata pelik, dia kata, saya dalam masalah ni saya rujuk kepada hadis Nabi ni, kemudian saya rujuk kepada hadis ni, kemudian Al-Quran, saya rujuk ayat Al-Quran ni. Dia kata saya Wahabi pula. Saya ni hadis ni, kemudian saya tengok hadis ni, saya pakai hadis. Kemudian Al-Quran ni, Al-Quran, hadis. Tiba-tiba orang kata saya Wahabi. Tidakkah saya ni pakai hadis, pakai Quran? Macam mana orang kata saya Wahabi pula? Ni guana pula tu. Guana cerita ni. Masalahnya begini. Bukan masalah Al-Quran dan hadis tu. Masalah memahami Al-Quran dan hadis tu. Itu masalahnya. Cara faham Al-Quran dan hadis tu. Nak merujuk ke siapa dia? Di sini beritahu, rujuk pada sahabat, rujuk kepada jumhur dan sebagainya, dan kaedah-kaedah yang banyak lagi. Itulah yang menentukan Ahlus Sunnah wal Jamaah atau bukan. Cara memahami Al-Quran dan hadis, bukan semata-mata rujuk pada Al-Quran, rujuk hadis. Cara tafsir itu guna. Kalau menafsir ayat-ayat mutasyabihat ni ayat-ayat yang menjelas ada kekeliruannya, maknanya tak jelas. Antaranya yang mensifatkan Tuhan dengan sifat-sifat yang serupa dengan makhluk. Itu termasuk ayat-ayat yang dipanggil mutasyabihat. Kalau orang pegang pada ayat ni dengan makna zahir itu, ditafsir dengan makna zahir, itu bukan lagi mazhab Ahlus Sunnah. Bukan atas dasar pegang kepada ayat itu, ataupun percaya kepada ayat itu, percaya kepada hadis, tapi bagaimana dia faham ayat itu. Itulah yang menentukan sama ada Ahlus Sunnah atau bukan Ahlus Sunnah. Jadi orang tadi itu pelik itu. Saya rujuk kepada hadis, pakai hadis ni, pakai ni. Orang kata saya Wahabi juga.
Isunya bukan Quran tu, bukan hadis tu, tapi bagaimana kau tafsir ayat tu, bagaimana kau pegang fahami hadis itu. Itulah ukurannya. Jadi kalau ayat-ayat mutasyabihat difahami dengan makna zahirnya, memang pakai ayat tu, tapi dia faham dengan cara yang salah, yang bukan lagi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Demikian juga hadis-hadis Nabi. Kalau sekadar pakai hadis Nabi, kalau ada orang nikah 9, jangan marah. Pak Nabi pun nikah 9. Nabi nikah 9. Jangan marah ke dia lah. Kalau ada orang tidur, lepas tu dia dah ambil semayang, dia bangun semayang, jangan marah lah. Memang Nabi gitu. Kalau nak tengok hadis Nabi. Tapi bagaimana kita nak tafsir kenyataan ini? Perbuatan Nabi ni, Nabi tak tidur ni, Nabi tidur ni, tiba-tiba tak ambil wuduk ni, semayang ni, sebab apa? Kena jelas apa maksudnya tu. Tapi kalau sekadar nak faham zahir tu, wah kita tengok. Tidur bangun pagi esok, jangan ambil semayang, semayang lalu. Memang Nabi macam tu. Jadi isunya bukan Quran dan hadis itu, tapi cara memahami dan menafsirkan, kaedah memahami itu. Kepada siapa dirujuk? Itulah. Jadi kenyataan tadi, pelik. Saya pakai Quran, pakai hadis, dia kata saya Wahabi. Itu isunya cara memahami, cara menafsirkan. Hadis yang serupa ini artinya tersebut juga dalam kitab Al-Milal wal Nihal. Yani hadis riwayat Imam At-Tabrani ini disebut juga dalam kitab-kitab yang lain, antaranya kitab Al-Milal wal Nihal karangan Asy-Syahrastani, juzuk yang pertama halaman yang ke-11. Nabi tahunya kitab-kitab ulama pun banyak juga memuatkan hadis-hadis ini. Bukan saja ada dalam kitab-kitab hadis, tapi juga dalam kitab-kitab ulama pun banyak disebut. Kemudian hadis yang ke-9, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina hatta ya'tiyahum amrullahi wa hum zahirun." Rawahul Bukhari. Artinya, akan ada segolongan dari umatku yang tetap atas kebenaran. Nabi beri jaminan. Dalam riwayat-riwayat sebelum ni, Nabi beritahu umat ni akan berpecah belah. Tinggal saja. Riwayat yang ke-9 ni, Nabi beritahu sentiasa ada, akan ada semua kelompok umatku yang macam mana? Yang tetap atas kebenaran, yang ni sepanjang zaman tetap akan ada. Masalah sikit tak sikit cerita lain, tapi tetap akan ada di kalangan umat ini, yang mereka ini perjalanan dia itu adalah kebenaran. Tinggal lagi kita kena carilah. Nak cari pun kena belajar lah. Belajar dengan alim ulama dia. Kena belajar dengan alim ulama. Dan mereka tetap atas kebenaran itu. Kata hadis Nabi ini, sepanjang zaman tetap akan ada ahlul haq ini, orang yang berpegang dengan kebenaran dan berada atas landasan kebenaran ini. Sentiasa ada, dan mereka ini tetap berterusan di atas landasan kebenaran itu. Cuma terjemahan di sini terjemahan sekerak jalan. Ada bahagian hadis yang dia tak terjemah, mungkin terlupa. Jadi dia terjemah atas kebenaran sampai ada silap. Saya tak baca habis lagi. Sampai hari kiamat. Jadi sampai hari kiamat nanti ni tetap akan ada orang-orang yang berpegang dengan kebenaran. Tetap akan ada. Tetap akan ada. Dan mereka ini berterusan berpegang dengan kebenaran itu
Sampai bila? Sampai hari kiamat. Jadi ini suatu berita gembira lah kepada kita ni, sekalipun dunia ni jadi macam-macam, umat ni berpecah dengan pecahan yang bermacam-macam, tapi tetap akan ada hak lurus je, hak benar tetap ada. Jadi tinggal lagi kita ni kena belajar cari je lah. Belajar cari. Hadis sahih riwayat Bukhari. Baik. Melihat hadis-hadis yang sahih ini, dapat diambil kesimpulan. Jadi hadis-hadis yang, beberapa hadis yang sudah disebutkan sebelum ini, pengarang kitab ini telah membuat beberapa kesimpulan. Baik, yang pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, yakni mengkhabarkan sesuatu yang akan terjadi dalam lingkungan umat Islam secara mukjizat. Pertama sekali, Nabi beritahu dah apa yang akan berlaku dalam kalangan umat Islam, dan itu adalah sebahagian daripada mukjizat. Yakni mukjizat dengan erti perkhabaran perkara yang akan datang bila sampai masanya akan berlaku. Jadi perkara ni dianggap pelik lah, beritahu benda yang akan datang sampai masa jadi sungguh. Jadi benda yang pelik ni bila berlaku kepada Nabi, maka dinamakan mukjizat. Mukjizat istilahnya. Dan itu adalah alamat tanda kenabian, alamat atau tanda kerasulan. Perkara-perkara yang aneh ni yang Allah Ta'ala zahirkan kepada para Nabi dan Rasul ini dalam membenarkan dakwaan kenabian dan kerasulan mereka ini, itu adalah bukti kepada kebenaran mereka itu. Iaitu mengkhabarkan hal-hal yang akan terjadi. Nabi beritahu sebenarnya banyak, tapi setengah itu kita takut dengar. Kalau kita baca bab-bab hadis akhir zaman, kadang-kadang kita jadi berasa bimbang. Lebih-lebih lagi Nabi beritahu tentang kisah perakhiran dunia, tentang kejadian yang berlaku, timbulnya fitnah Dajjal. Tu takut je dengar, berasa macam tak pernah lepas. Tengok pada fitnah dia tu. Sebab tu kalau kita belajar hadis-hadis tentang Dajjal, tentang Al-Mahdi dan sebagainya itu, kita akan tahu perjalanan hidup akhir-akhir ni ramai. Banyak sekali lah. Sebab tu kita disuruh minta berlindung dengan Allah supaya diselamatkan, sekiranya dipanjangkan umur sampai ke zaman tu, diselamatkan daripada fitnah besar, fitnah yang sangat berat. Kabar ini, yakni berita ini, perkhabaran ini tentu diterima beliau dari Tuhan. Sudah tentu perkhabaran yang diberitahu oleh Nabi ini memang sudah pastilah itu datangnya daripada wahyu yang diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma pada kita ni menjadi pedomang lah. Apa-apa yang Nabi beritahu akan datang tu jadi pedomang. Kita boleh agak dah. Kadang-kadang kita boleh baca kenyataan. Bahkan di sebalik perkhabaran Nabi itu, Nabi beritahu penyakit, Nabi beritahu juga obat. Beritahu apa yang akan berlaku, masalah akan berlaku, dan Nabi beritahu juga nak buat guana. Kalau berlaku gini, nak buat guana. Jadi hikmah. Kita tahu benda yang akan datang ni secara umumnya ada hikmah. Hikmahnya apa? Bila berlaku tu kita boleh cam dia. Yang kedua, kita diberitahu solusi dia, penyelesaian dia. Kalau berlaku nak buat guana, nak ambil tindakan apa. Itu ada hikmah jugalah Nabi beritahu. Biasa lagi. Yang kedua, akhir sekali, sesudah Nabi wafat akan ada perselisihan faham yang banyak sampai 73 faham yang i'tiqad menurut tafsiran. Jadi riwayat-riwayat hadis yang lepas beritahu kepada kita setelah kewafatan Nabi akan berlaku perselisihan faham yang sangat banyak.
akan berlaku perselisihan faham yang sangat banyak. Cuma ulama-ulama, terutamanya ulama-ulama usuluddin ini, mereka menafsirkan perselisihan faham ini dalam bab akidah, bab i'tiqad. Kalau dalam bab fiqh, perselisihan faham itu adalah perkara yang baik, sehingga timbulnya mazhab-mazhab fiqh yang dianggap sebagai perbezaan huraian pandangan alim ulama terhadap hadis-hadis Al-Quran dan hadis. Adanya mazhab Syafi'i, adanya mazhab Hambali, mazhab Maliki, semua itu diiktiraf. Jadi pecahan yang dikatakan 73 puak ini, yang dianggap sebagai buruk ini, difahami oleh ulama pecahan dalam bab i'tiqad, dalam bab tauhid, bab akidah, yang dianggap sebagai pecahan yang buruk. Adapun pecahan dalam masalah perbezaan faham alim ulama dalam bab fiqh dan bab-bab lain, itu adalah baik untuk umat ini. Benda tu molek. Dia memberi alternatif. Contohnya beginilah, kita belajar dalam mazhab Syafi'i, setuh dengan lelaki puang ni membatalkan. Dalam mazhab lain tidak membatalkan. Tapi kita kena faham juga, dalam mazhab lain itu setuh laki puang sekiranya tidak timbul dorongan nafsu. Tapi kalau setuh timbul nafsu, batal juga. Jangan pakai separuh, setuh tak batal. Ada, bila timbul nafsu, batal juga. Dalam mazhab lain pun. Dalam mazhab Syafi'i, dia beralih sikit. Tak kira, dia ambil jalan kabur awal sikit, setuh dia batal lalu. Tapi kita boleh jamin, setuh tak mari nafsu. Itu sama-sama tu, sama-sama. Jadi Syafi'i ini setuh batal. Mazhab lain kata kalau setuh tak batal lagi. Jadi di sini ada rahmat kita hari ni nak pergi Mekah. Jadi dengan keadaan zaman dulu, orang boleh tawaf jauh-jauh, tak ada masalah. Ni orang padat, duduk bertepek-tepek, dan tawaf tu memang berlaku percampuran lelaki dan perempuan, tak boleh nak elok tu. Jadi memakai kaedah mazhab Syafi'i itu dalam kes macam tu dianggap menjadi suatu kepayahan lah, dari segi nak sempurnakan tawaf tadi tu dengan kekal syaratnya, kekal wudu. Jadi dibenarkan untuk talfiq atas dasar darurah, ambil pandangan lain seketika kerana ada ijtihad ulama yang kata begitu dan dipakai untuk tujuan selesai masalah darurah ni. Boleh buat gitu, itulah rahmatnya. Tapi kita tidak disuruh, bahkan dilarang oleh alim ulama kita ambil mazhab-mazhab cara rojok. Jangan buat rojok, cari kutip orang mana orang ringan-ringan. Mazhab ni kutip orang ringan mana, capur, buat sendiri mazhab rojok orang panggil. Jangan buat pasal itu. Kenapa? Itu ada unsur meringan-ringankan penghayatan agama, ambil mudah. Kalau diambil atas dasar darurah talfiq, itu tidak ada makna kita nak perengang, nak ambil mudah, tapi kerana keperluan. Yang ulama kita larang ni, talfiq ni, iaitu dia kutip mudah-mudah saja. Dalam mazhab ni, mazhab Syafi'i ke Maliki ke, ada bahagian payah dia, ada bahagian ringan dia. Syafi'i pun gitu, ada benda-benda dan Syafi'i berat sikit, tapi banding mazhab lain ada bahagian ringan dia tu. Tak nak kata apa dah, itu adalah natijah daripada ijtihad ulama. Cuma kita ni dilarang, hak je dia main ngotik ni. Hak engang ni dia ambil. Hak ringan ni ambil, sabar. Ambil cabut sikit, capur. Itu jadi mazhab rojok hari ni. Tapi hari ni orang nak cari ingat tu. Buah ni orang nak cari sangat hari ni. Jadi di sebalik penghayatan itu ada unsur-unsur kita ni meremehkan. Itu yang dilarang ulama. Ambil mudah. Kita memang cari buah mudah-mudah. Cari buah mudah-mudah, banyak temu. Jadi itu saya nak beritahu bahawa ulama-ulama kita melarang talfiq pasal tadi. Talfiq atas dasar ambil, macam kita juga nak puasa lagi sikit, seminit lagi. Orang kita nak puasa bulan Ramadan, mazhab Syafi'i disyaratkan niat setiap malam. Setiap malam. Tapi kita ni kita tahulah ada maknanya.
Maka disyorkan oleh ulama kita atas dasar nak mengelak, menutup daripada kita terlupa dan sebagainya, kita niat sebulan talfiq mazhab lain nak mengelak darurat takut terlupa tadi itu. Jadi hak Syafi'i pun pakai, mazhab lain pun kita kapuh sikit nak supaya apa, lebih kukuh penghayatan kita. Atas dasar tu, bukan atas dasar nak ambil mudah. Itulah ada kerahmatan di sebalik ikhtilaf ulama, tapi kena ada cara dia lah, kena belajar lah. Jadi oleh kerana sudah masuknya waktu isyak, kita berhenti setakat ini dulu, dan insya-Allah akan bersambung huraian ini pada kali-kali yang akan datang. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.